Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurnia ini dapat kita menyambung kembali tafsir kita di dalam surah Sad di ikim.fm ini. Dan kita sedang membincangkan ayat yang ke-35, 36, 37 daripada surah Sad ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. صدق الله العظيم. Sulaiman berkata, Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak demikian sesuatu pun sejahat. Semuanya engkau lah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang menghembus dengan baik menurut ke mana sahaja dikehendakinya. Kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Jadi ini rahmati Allah sekalian. Jadi kita dapat lihat dalam kuliah terdahulu bahawa apakah yang dimaksudkan dengan doa Nabi Sulaiman di sini. Bukanlah menunjukkan kerakusan seperti yang disebut oleh Hajjaj, yang menunjukkan kepada supaya Nabi Sulaiman lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia memegang satu khususiyah, maka tentulah akan menyebabkan pangkat tersebut menjadikannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ingin mengabdi dan bersyukur, mencurahkan segala kesungguhan dalam ibadah itu, ketaatan kepada Allah SWT, hasil daripada apa yang Allah distinguish, yang Allah lebihkan baginda. Dan kita telah huraikan bahawa Nabi Muhammad SAW bila berdepan dengan keadaan seperti ini, maksudnya bila Nabi menangkap Ifrit dalam sembahyang, Ifrit ni adalah jin yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW berupaya menangkapnya. Muhammad memiliki nikmat, anugerah, mukjizat yang diberikan kepada semua para Nabi sebelumnya. Di atas sifat yang Muhammad SAW merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang penghabisan, Nabi yang paling hebat, penghulu sekalian Nabi. Jadi, saya bunga ini mulia Allah sekalian. Apabila Nabi Muhammad SAW telah menangkap jin Ifrit ini dalam sembahyang baginda, maka Nabi merasa serba salah. Nak dibawa Ifrit ini dengan izin Allah, Allah benarkan. Supaya dilihat oleh para sahabat, nanti ada chapter satu dalam kitab hadis macam mana rupa jin Ifrit ini. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mahu. Kerana Nabi teringat doa Nabi Sulaiman supaya dia diberi khususiyah itu. Iaitu Rabbi ighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Muhammad SAW tidak jadi untuk menangkap Ifrit ini seperti disebut hadis yang lain. Jika Nabi memegang lehernya itu, lidahnya terjelir keluar kena tangan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mahu melakukan. Nabi merasa tawaduk. Allah tawaduknya Nabi kita SAW. Saya nak faham lebih lanjut tawaduknya Nabi ini, tunggu baca dalam kolom akhir zaman, menerusi majalah Solusi yang ditulis oleh Muhaddis Ustaz Umar Muhammad Nur Al-Hafizahullah. Dia menceritakan perjalanan hidup, ketaatan kita kepada Nabi SAW, bagaimana maksudnya, bagaimana cara kita memperjuangkan hidup berasal daripada sunnah. Selalu tengah ini mulia kat Allah sekalian, kita perlu berfiqh. Fiqh ni maknanya memahami, kefahaman yang membawa penyelesaian, hikmah. Bukannya nak perlu dalam keadaan begitu-begitu kita kena praktikan. Kita perlu mendalami, memahami bagaimana maksud yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Ada orang kadang-kadang dia tidak faham maksud hadis itu, bukanlah begitu sebenarnya. Ada sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersirat itu yang kita kena faham. Kena baca dari jendela para hufaz, para muhaddisun, supaya kita faham bagaimana sayangnya kita kepada Nabi SAW. Ada banyak bentuk yang boleh kita buktikan kasih sayang kita dalam memperjuangkan sunnah Nabi SAW itu. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, mereka membawa, para ulama tafsir ini membawa hadis-hadis sokongan yang buktikan bahawa Ifrit ini mengganggu Nabi SAW dalam beberapa keadaan yang lain. Sebagai contohnya dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir, kalau saudara lihat dalam jilid yang ke-7 pada muka surat ke-682, Ifrit menggalakkan para pendengar supaya memiliki kitab tafsir ini, supaya jadi bahan bantuan waktu saudara mendengar tafsir ini. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada sahihnya, daripada Abu Darda, bahawa Rasulullah SAW menunaikan salat, lalu kami mendengar Nabi bersabda, A'udzu billahi minka. Thumma qala, al'anuka bila'natillah. Salatan. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawal syai'an. Falamma faraga min as-salat, qulna ya Rasulullah, qad sami'naka taqulu bis-salati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik. Wa ra'inaka basatta yadaka.
قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله بوجهه فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يتأخر 3 مرات ثم أردت أن أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. Dibaca موثقا, موثق tazan muf'al. Aku berlindung kepada Allah daripadamu. Kemudian baginda berkata lagi dalam salat, aku melaknatmu dengan laknat Allah banyak 3 kali. Baginda membentangkan kedua tangannya seolah baginda menangkap sesuatu. Apabila Nabi selesai salat, kami bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, seolah-olah Nabi mengatakan satu benda yang baru yang tidak pernah kami dengar Nabi mengatakan demikian dalam salat. Nabi bersabda, semuanya musuh Allah iaitu Iblis datang membawa api hendak dia letakkan di muka aku. Lalu aku mengatakan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan banyak 3 kali. Kemudian aku katakan aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Tapi Iblis itu tidak mundur. Hal itu terjadi banyak 3 kali. Kemudian aku pun mencengkamnya. Aku nak tangkap, nak cekik dia. Demi Allah, sekiranya bukan kerana doa saudara kita Nabi Sulaiman, tentu Iblis itu akan terikat dan boleh dijadikan bahan permainan oleh anak-anak kamu di kota Madinah ini. Tapi Nabi Muhammad teringat doa Nabi Sulaiman ini, Muhammad ini tawaduk. Ya Allah, tawaduknya Nabi kita sedang. Nabi Muhammad SAW tawaduk. Jadilah orang yang tawaduk. Man tawaduk lillah rafa'ahu Allah. Orang tawaduk kerana Allah ni Allah tinggikan. Jangan terkabur. Ilmu kita tak ke mana sebenarnya. Jadilah orang yang tawaduk. Ya Muhammad SAW. Sabda, kalau tidak, aku teringat doa Nabi Sulaiman, sudah pasti aku akan ikat di tiang masjid ini. Agar kamu dapat melihatnya dan dapat dipukul-pukul, dipijak-pijak, dimain-mainkan oleh anak-anak kamu di sini. Saya dengar ini menikah maksudnya. Kemudian datang ayat yang berikutnya. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu ashab. Maksudnya, kemudian kami tundukkan kepada Nabi Muhammad SAW ini angin yang merembus dengan baik, menurut ke mana sahaja dikehendaki olehnya. Al-Hasan Al-Basri, beliau ni telah mentafsirkan, mengatakan bahawa Nabi Sulaiman menyembelih kucing di pandangan dipilih oleh beliau. Kita tak nafikan ini pandangan sebagai satu pandangan dikemukakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka bila Nabi Sulaiman melakukan seperti ini kerana taatkan Allah, kerana merasakan kuda itu melalaikannya, maka Allah gantikan untuk Nabi Sulaiman sesuatu yang baik dengan kuda, iaitulah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ni angin yang boleh menggerakkannya perjalanan sebulan jadi sesaat. Perjalanan yang jauh menjadi dekat. Perjalanan yang biasanya dilalui sampai sebulan nak menuju satu tempat, ini menjadi dekat. Ini menjadi hampir, menjadi pendek masa tersebut. Rukha' ni kalau kita belajar sekarang bermakna lembut. Ia memberikan sifat kepada angin tersebut. Sepoi-sepoi. Tenang angin itu. Kalau kita lihat ayat ni seolah-olah ada pertentangan dengan ayat di surat Al-Anbiya yang telah kita bincangkan dahulu. Iaitu Nabi Sulaiman riha asifah. Dan untuk Nabi Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya. Ayat ni cerita tentang angin kencang. Yang sedang kita bincangkan ni pula, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an. Rukha', lembut. Tapi dalam surah Al-Anbiya yang lalu, asifah. Adakah berlaku contradiction di sini, pertentangan? Jawapannya tidak. Sir. Kerana bererti bahawa Nabi Sulaiman memiliki pengendalian mutlak, total kepada angin ini. Sesuai dengan perintah dan arahannya. Kalau Nabi Sulaiman nak segera sampai, maka Nabi Sulaiman akan suruh angin yang betul asifah, ta'asif, asifatan. Nabi Sulaiman riha asifatan. Nabi Sulaiman memiliki angin yang kencang tiupannya. Bila nak cepat. Macam kita bawa kereta lah, kalau bawa perjalanan itu tak jauh dan kita tak ada kegesaan, kita buat tenang saja. Tapi bila dah terlambat, kadar had laju pun sudah tidak dipedulikan lagi. Begitulah Nabi Sulaiman ini. Bila bukan Nabi Sulaiman yang melanggar peraturan lintas, saudara yang tidak faham maksud saya ini. Maksudnya Nabi Sulaiman memiliki
satu kemampuan mutlak untuk mengendalikan angin. Kalau kita kata nak suruh laju boleh, nak suruh perlahan pun boleh. Misalnya kalau baginda nak bersegera, maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin yang bertiup dengan kencang, deras, laju. Tapi kalau baginda alaihi salam ingin angin itu bergerak dengan perlahan, mengikut kemampuan, mengikut kehendaknya, maka itu pun terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyebut dua macam anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman. Sebenarnya anugerah-anugerah Allah dengan banyak daripada itu, tapi agaknya yang Allah maksudkan di sini adalah pengkhususan nikmat tersebut. Tentulah seorang Nabi yang banyak mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai Maula Nabi Muhammad ini, pekerja Nabi Muhammad pun pernah berhadapan dengan singa. Dia ketakutan, dia beritahu aku ni pekerja Rasulullah. Singa tu tak jadi makan dan saudara. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW ni kalau kita baca. Contohnya dalam kitab Qissatul Habib. Qissatul Habib sallallahu alaihi wasallam, kisah kekasih kita yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, iaitu pentafsir Quran, pentafsir tafsir Al-Aisar. Itu juga ada satu kitab sirah namanya Al-Habib. Al-Habib ni maknanya kekasih kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab katakan pusaka Ibn Kathir ni yang menarik. Lepas kita baca, senaraikan satu-satu mukjizat yang diberikan kepada Muhammad SAW. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak pernah dengar pun ada. Jadi banyak. Begitu juga kepada Nabi Sulaiman, ada banyak yang Allah sebut di sini adalah nikmat yang khusus, yang menampakkan kelebihan berbanding dengan nikmat-nikmat yang dikhususkan kepada mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Jadi dalam konteks ini diwakilkan bahawa satu ketika Nabi Muhammad SAW, seperti kita dalam sebutkan, Nabi diganggu oleh jin Ifrit ini. Nabi teringat. Nabi telah pun bersabda, aku teringat apa yang dikurniakan Allah SWT kepada Nabi Sulaiman ini, dan aku merasa malu untuk minta ataupun melakukan perkara yang menandinginya. Saya mengenai mereka sekalian, kita ini dalam Islam, ada dalam kitab-kitab hadis mengajar kita sekiranya berdepan dengan syaitan, bagaimana nak mengatasinya. Sebagai contohnya, saudara yang dimiliki Allah sekalian, kita disuruh keluar rumah ni, kena selalu berwuduk. Kita juga pernah bincang satu ketika dulu berkaitan dengan Al-Ain. Al-Ain ini artinya satu gangguan yang bersifat pandangan, mata seseorang yang memiliki kelebihan. Biasanya ada pada orang yang bersifat hasad. Dia lihat satu perkara, maka dia akan menyebabkan dengan izin Allah satu keburukan berlaku pada seorang, tertimpa pada seorang. Sebab kita disuruh untuk keluar rumah, paling kurang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala bis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kalau kita dapat amalkan maksud Allah, fabiha wa ni'mah. Dapat amalkan ya Allah satu nikmat. Kalau tak dapat amalkan tu, lebih pendek daripada itu, iaitu zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ni buku kecil saja, masuk dalam poket perempuan. Tulisan Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah. Cuba biasakan, iltizamlah beramal dengan ni. Jangan bila dah kena satu benda, barulah kita nak mohon perlindungan kepada Allah SWT. Waktu itu kesannya lambat untuk berhasil. Jadikan Al-Quran wirid Rasulullah SAW ini sebagai amalan pakaian kita seharian. Mohon perlindungan kepada Allah selalu, bertakwalah kepadanya, bersabarlah atas dengki orang lain kepada kita, banyaklah tawakal kepada Allah. Jadi jangan kita sibukkan diri kita berfikir tentang orang dengki terhadap kita. Fikirlah tentang perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah ni, apakah persiapannya. Dan ingat selalu, ma'asabakum musibatin fadma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja menimpa kamu disebabkan buatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan, mengampunkan banyak dari kesalahan tersebut. Saya nak lihat benda yang lanjut, ada dalam buku yang bertajuk Doa dan Wirid, mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Doa dan Wirid, tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Buku ni cetakan pustaka Imam Syafi'i pada muka surat penghabisan. Mana-mana persiapan kita, bukan maknanya dinding diri kita untuk menghadapi musibah-musibah, perkara-perkara yang tidak diingini. Apakah wirid-wiridnya? Kalau Pak Amalkan zikir pagi dan petang, tulisan Dr. Al-Wasid ini adalah satu buku yang baik untuk menjadi minta kepada Allah protection, dan itulah sebaik-baiknya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi ayat ini yang kuliah datang tentang gangguan ifrit kepada Nabi dan Muhammad bersifat tawadu, sehingga doa Nabi Sulaiman itu. Kita belajarlah sifat ini daripada Nabi SAW. Bacalah kitab Syama'il Muhammad. Syama'il Muhammad. Kitab Syama'il Muhammad yang selalu disampaikan di IKIM ini, petikan-petikannya membantu kita untuk mendekati Rasulullah SAW, mengamalkan sunnahnya, memperjuangkan sunnah baginda.
InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi dan kita akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.